Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ehsan Dahlia dan ini Agenda Awani. Indonesia menghentikan sementara penghantaran pekerja ke Malaysia termasuk beribu-ribu yang diambil untuk sektor perdagangan berikutan pelanggaran perjanjian pengambilan pekerja yang ditandatangani antara kedua-dua negara, dan pembekuan itu merupakan tamparan terbaru bagi Malaysia, pengeluar minyak sawit kedua terbesar dunia dan penghubung utama dalam rantaian bekalan global yang menghadapi kekurangan kira-kira 1.2 juta pekerja yang boleh menjejaskan pemulihan ekonomi. Susulan daripada keputusan yang dibuat oleh Indonesia ini, kita nak melihat kepada impak dan mungkin antara perkara-perkara yang boleh dilakukan dalam memastikan bahawa pasca pandemik COVID-19 ini, terutamanya berkaitan dengan ekonomi, dapat berlangsung dengan baik. Jadi ketika ini saya bersama dengan Dato' Irwin Cheong yang merupakan pengasas bersama Industries Unite menerusi dalam talian ketika ini. Selamat sejahtera, Dato'. Selamat sejahtera, Ehsan. Ya. Terima kasih atas penjemputan untuk membincang perkara ini. Dan juga, Datuk, pertama sekali untuk kita melihat kepada situasi Malaysia, situasi global khususnya, susulan keputusan Indonesia ini yang menghentikan sementara penghantaran pekerja ke Malaysia. Apa antara kesan besar dan juga impak yang kita dan juga Malaysia terpaksa lalui dalam tempoh sekarang ini, Datuk? Ya, terima kasih ya. Ya, ini bagi pihak industri amat membimbangkan. Sejak pasca pandemik, di mana Malaysia memasuki tahap endemik, kebanyakan perniagaan telah mengalami kerugian besar. Dari segi ekonomi, aliran tunai, tetapi yang paling penting adalah dari segi tenaga manusia, iaitu pekerja. Malaysia adalah sebuah negara yang amat memerlukan tenaga asing, bukan hanya sekadar pekerja buruh ataupun pekerja kola biru, blue collar, right? Tetapi pekerja kemahiran juga. Dari segi industri, bila kami mengatakan pekerja Indonesia, perkara pertama yang kita fikirkan adalah pembantu rumah ataupun tenaga buruh. Tetapi dari segi industri, dari segi pembinaan, macam pembinaan, pemakanan ataupun dari segi industri pengkilangan, ya, Malaysia memerlukan pekerja asing yang cekap dalam kemahiran industri tersebut. Sejak pembukaan semula perniagaan, kami terdapat banyak tunggakan permintaan pekerja. Oleh itu, setiap perniagaan sekarang terus mempunyai isu-isu mengenai pekerja. Itulah sebab yang terpenting bagi perniagaan pada masa ini, right? Untuk mendapatkan pekerja. Kalau bukan, perniagaan mungkin memutuskan dengan penutupan bisnes ataupun penangguhan pembukaan mereka kerana tidak mencukupi pekerja yang berkhidmat dalam industri tersebut. Dan juga, Datuk, satu perkara, kalau dalam industri, kita nak juga mengetahui sebenarnya apa antara situasi yang berlaku bila kita bercakap berkaitan dengan perjanjian, pengambilan dan sebagainya. Apa sebenarnya isu utama yang menyebabkan penarikan ataupun pemberhentian sementara penghantaran pekerja Indonesia ke Malaysia ini, Datuk? Ini adalah syarat-syarat yang tertentu yang telah diberi bagi Duta Indonesia yang dalam pembincangan tersebut dengan Kerajaan Malaysia. Dari segi terms and condition, ada syarat-syarat yang belum dibincangkan atau menepati perjanjian yang terus, yang mutual agreement. So, kami dari pihak industri mengesahkan pihak kerajaan agar boleh membincangkan dengan Duta Indonesia secepat mungkin untuk mendapatkan mutual agreement untuk mengatasi solusi ini secepat mungkin.
Datuk, selain daripada gesaan kepada kerajaan untuk mempercepatkan solusi dan juga isu seperti ini, apa antara tindakan dan juga langkah yang dilakukan oleh pihak industri bagi memastikan bahawa kecukupan tenaga kerja yang ada sekarang ini, kalau Indonesia masih lagi berlanjutan mungkin isu dan juga kes seperti ini? Dari segi sektor utama tersebut, ahli industri kami terpaksa mencari pekerja dari negara-negara yang lain seperti Bangladesh ataupun Filipina, right? Tetapi pekerja kemahiran macam yang datang dari Bangladesh adalah terhad, ya, amat sukar untuk mencari pekerja sedemikian tersedia. Bila kita kata Filipina, pekerja mahir amat mahal. Kebanyakan Malaysia membayar kami dari industri agak kompetitif. Namun pada masa ini, cabaran yang tersebut adalah kebanyakan perniagaan baru saja membuka bisnes dan kita belum pulih lagi. So, jikalau kita mengambil pekerja asing yang mahal, kita tak mampu untuk membayar mereka. Oleh itu, cost overhead kami sentiasa membimbangkan bagi ahli tersebut. Dan juga Datuk, adakah Indonesia antara dan juga merupakan negara yang mudah untuk kita dapatkan pekerja-pekerja dari sana untuk datang ke Malaysia berbanding dengan negara-negara lain, Datuk? Ya, dari segi pembincangan dengan ahli-ahli kami, ya, kami mendapatkan bahawa pihak Indonesia, ya, kemahiran dari pekerja Indonesia amat correct for our Malaysia, amat bagus bagi Malaysia. Kita sudah ada bertahun-tahun ada koperasi dengan pihak Indonesia untuk mendapatkan pembantu pekerja asing yang datang dari sana. Saya nak dengar sendiri daripada orang industri seperti Datuk, kenapa tidak menggunakan warga dan juga rakyat tempatan? Bukan kita tak guna warga tempatan. Dari segi tenaga, kami boleh kata bahawa juga tidak mencukupi. Kerana kita adalah satu negara yang developing. Ya, kita adalah developing country. So pada masa ini, when we are developing, kita memerlukan tenaga yang amat besar. Dan juga Datuk, kalau kita bercakap berkaitan dengan sektor perdagangan, pembinaan, mungkin ia antara perkara yang sinonim dengan pekerja mahir daripada Indonesia. Tetapi tadi seperti yang Datuk nyatakan, Filipina dan juga beberapa negara lain mungkin kos dan juga bayaran dan upahnya lebih mahal berbanding dengan negara-negara lain. Sekiranya tidak ada solusi yang tuntas ataupun yang cepat daripada Indonesia ketika ini, apa antara perkara yang perlu dilihat dan juga dilakukan oleh pemain industri? Bagi kami betul-betul berharap kerajaan dapat mencapai jawapan yang segera. Semoga dalam mesyuarat mereka ataupun dalam mesyuarat kabinet mereka. Right. Kami menggesa kerajaan melihat perkara ini secepat mungkin. Kami tahu dari pihak kementerian, ini adalah terutama daripada kedua-dua kementerian, satu dari Kementerian Dalam Negeri dan satu lagi daripada Kementerian Sumber Manusia. Kerajaan masing-masing yang perlu bersama dengan Indonesia untuk menyelesaikan masalah ini dengan secepat mungkin. Dari pihak industri kami menyokong gerakan kerajaan walau bagaimanapun perniagaan ekonomi benar-benar memerlukan pembaikan segera. Ahli kami dari Persatuan Agensi Pekerjaan dengan Pertubuhan Kebangsaan Sumber Manusia sudah berkali-kali membincangkan dengan kementerian agar tentang cara untuk mengaktifkan proses kelulusan pantas bagi membolehkan pekerja asing untuk masuk ke Malaysia.
Kelulusan pantas dan juga tindakan segera itu perlu dilakukan apabila kita bercakap berkaitan dengan kos, apabila ada perkara-perkara tertunda dan juga yang terpaksa ditunda berkaitan dengan kerja dan sebagainya, ia akan meningkatkan kos di masa dan juga di peringkat akan datang. Bagaimana pihak industri memastikan bahawa perkara ini dapat diatasi, terutamanya peningkatan kos, pembantuan ataupun bantuan dari segi pusingan modal dan sebagainya. Bagaimana, Datuk? Pada masa ini kami berharap kerajaan juga boleh membantu yang tetap kerajaan telah juga membantu kami dalam mengaktifkan subsidi untuk bukan hanya untuk industri, untuk perniagaan tetapi untuk rakyat juga. Subsidi tersebut adalah penting untuk menjanakan aliran tunai bagi kesemua pihak. Dari perniagaan tersebut, pada masa ini banyak dari perniagaan kami tidak berupaya untuk beroperasi pada tahap 100%. Kebanyakan mungkin akan melanjutkan either 50% ataupun juga kalau dalam segi pembinaan mungkin dalam kemungkinan penangguhan untuk tempoh masa yang lebih panjang, tapi end of the day walau bagaimanapun ini mungkin menjejaskan rangkaian bekalan pada jangka masa yang panjang. Kita nak melihat ke hadapan. Apabila kita bercakap berkaitan dengan kebergantungan kepada tenaga kerja daripada luar negara, tenaga kerja mahir daripada negara-negara tertentu, pastinya kita memikirkan sesuatu keadaan yang lebih stabil untuk masa akan datang. Bila bercakap berkaitan dengan revolusi industri 4.0, berkaitan dengan automasi dan sebagainya, apakah Datuk melihat kepada perjalanan yang baik ke arah seperti itu dalam kita berdepan dengan sesuatu yang lebih menggunakan teknologi berbanding dengan tenaga kerja mahir ini? Ya, dari sektor industri kami 100% support dengan otomasi. Semua otomasi untuk industri adalah amat baik. Namun demikian, seperti yang kita sedia maklum, bagi setiap teknologi baharu akan sentiasa ada pelaburan baru, right? Kami semua pada masa ini ada dalam peringkat pemulihan dan bukan pertumbuhan, not growth, right? Dalam masa pemulihan, maklumat kami dalam perniagaan adalah untuk memulihkan industri. Tapi kami berharap jangka masa panjang yang berturut, kami akan boleh mengatasi cabaran ini untuk mengambil masa yang lebih panjang lagi untuk merealisasikan potensi penuh otomasi. Bagi pihak industri kami adalah penting bagi kami untuk mendapatkan asas kami yang betul. Foundation is right. Yang terutama, bila kami pulih dan kuat seperti asal, kami boleh mula berlari ataupun akhirnya terbang. Nak sampai ke terbang itu pastinya ada perjalanan-perjalanan yang perlu dilalui, kan, Datuk. Tetapi sekarang seperti yang Datuk nyatakan, ia telah pun melalui proses berkenaan dan satu hari nanti mungkin kita akan menjadi seperti negara-negara maju seperti di China contohnya, antara perkara-perkara yang lebih jelas apabila kita bercakap berkaitan dengan otomasi dan sebagainya. Selain daripada itu, Datuk, bagaimana support ataupun sokongan daripada kerajaan terutamanya dalam memastikan bahawa kesinambungan berkaitan dengan otomasi, teknologi ini dapat digarap ataupun dapat direalisasikan dengan baik dan juga secepat mungkin? Bagi pihak kerajaan, kami amat berterima kasih kerana bagi pihak kerajaan ada mendapat aktiviti macam untuk digitalisasi untuk industri. Itu adalah amat penting untuk para industri kami, right? And untuk
Tapi sentiasa dari kami berharap ini perbincangan akan berterusan. Ini adalah penting untuk kami untuk berganding bahu untuk mendapatkan pemulihan secepat mungkin. Datuk, kita nak memahami berkaitan dengan realitinya. Sekiranya Indonesia tidak menghentikan sementara penghantaran pekerja mahir ke Malaysia ini, adakah dengan tuntutan ataupun dengan jumlah pekerja Indonesia yang mahu bekerja di Malaysia ini mencukupi ataupun melebihi ataupun ada kurangnya lagi yang mahu bekerja di Malaysia? Bagaimana realitinya, Datuk? Kalau dikatakan dari supply and demand, Ya. kita boleh dikatakan yang supply adalah banyak tinggi. Pada masa ini kita boleh katakan bukan sekadar pre-pandemic. Pre-pandemic kemungkinan besar ialah penghantaran pekerja ke luar negara adalah lebih baik, lebih mencukupi. Pada masa ini kerana selepas post COVID, ada yang kebanyakan pekerja yang tidak mahu transfer ke negara yang lain. Tapi kita turut berkata yang the supply adalah mencukupi. Tetapi pada sekarang banyak tuntutan yang belum disampaikan, right? So kita sekarang hanya boleh beroperasi less than 50%. Dan juga Datuk, apa yang Datuk rasakan mungkin ada dalam kalangan pemain-pemain industri yang menggunakan perkhidmatan ataupun pekerja-pekerja dari luar negara secara tidak sah ataupun tidak legal dan sebagainya. Bagaimana perkara ini dapat diatasi untuk pastikan bahawa perjalanan dan juga pengambilan pekerja daripada luar negara itu memenuhi kriteria SOP dan juga apa sahaja perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua-dua negara? Dari pihak industri, terutama ahli-ahli kami tak akan mengambil pekerja-pekerja yang tidak sah. Right? Kita tak tahulah kat luar ada banyak yang mungkin black market atau apa. Tapi kalau dari ahli tersebut yang registered ahli-ahli kami, kita boleh kata kita tak akan mengambil pekerja yang tidak sah. Itu adalah satu risiko bagi pihak-pihak pembuat atau company kami. Kalau kita mendapat, kalau kerajaan atau agensi-agensi yang tertentu mendapatkan ahli-ahli kami dari perniagaan yang tidak mengambil pekerja yang sah, kita punya license akan digantung. So kita akan membuat sedemikian, right? So ini adalah topik yang lain, kita akan menepati janji kami dengan yang untuk menepati kita punya kriteria untuk mendapatkan penuntutan yang betul. Itu janji Datuk dan juga mungkin yang akan bersama-sama dengan Datuk ahli-ahlinya yang sentiasa pastikan bahawa ia mengikut garis panduan yang betul dan tidak menyalahi undang-undang dan sebagainya. Datuk, ini mungkin antara persoalan-persoalan dalam kalangan dan juga rakyat Marhain berhubung dengan pekerja asing, pekerja mahir dari luar negara dan sebagainya dalam sektor-sektor tertentu seperti perdagangan dan juga pembinaan. Katanya bolehlah ambil daripada luar negara seperti Indonesia dan negara-negara lain, bayar murah dan sebagainya. Bila bekerja sendiri ataupun rakyat sendiri tak mampu untuk bayar gaji yang lebih tinggi. Apa komen Datuk berhubung dengan perkara dan juga stigma ini, Datuk? Sebenarnya pada masa ini jika dikatakan bahawa gaji-gaji yang tertentu, kita mengikuti garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sumber Manusia. Kalau yang semua kami tahu, yang kita juga ada mengikutkan the minimum wage yang telah dipastikan, yang telah diset dari Kementerian Sumber Manusia tersebut.
Mhm. Datuk, apa cadangan Datuk? Tadi kita tahu berkaitan dengan jangka masa pendek untuk kerajaan mempercepatkan mungkin perbincangan dan juga mesyuarat bersama dengan Indonesia dan sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, mesti ada perkara-perkara yang dimahukan oleh industri seperti Datuk untuk memastikan bahawa tak ada lagi isu-isu seperti ini berulang di masa akan datang supaya penggiat dan juga pemain industri dapat melakukan kerja dengan baik dan tersusun, smooth dan sebagainya. Apa yang Datuk boleh cadangkan mungkin dalam tempoh jangka pendek dan juga jangka panjang, Datuk? Malaysia, kami as a Malaysian, ya, kami semua adalah satu trading nation, ya, so kami sentiasa mempunyai hubungan yang harmoni dengan negara-negara lain. Kami walau bagaimanapun kadang-kadang kami mempunyai perbezaan dengan negara yang lain, tapi ia benar-benar tentang bekerja. Kami mesti memastikan bekerja bersama dengan jiran-jiran kami untuk memahami keperluan untuk kami bergerak ke hadapan bersama-sama. Kerana rantaian bekalan antarabangsa sangat bergantung kepada kerjasama antara semua negara. Datuk, akhir sekali saya nak tanya Datuk lah. Tadi kita cakap berkaitan dengan ada negara yang mungkin mahal sedikit bayarannya, mungkin ada yang rendah dan kurang. Bagaimana perkara ini ditentukan, Datuk? Ini adalah garis panduan yang telah ditetapkan daripada duta-duta dari industri yang telah diberikan kepada kami dari setiap negara. Setiap negara mempunyai garis panduan tersendiri, tapi ia juga menepati garis panduan macam the cost of living bagi setiap pekerja asing dari setiap negara yang tidak sama. Jelas apa yang dinyatakan oleh Datuk. Kita mengharapkan agar isu dan juga masalah ini dapat diselesaikan segera, bukan sahaja untuk memastikan bahawa pemulihan ekonomi dapat dilaksanakan secara baik dan konsisten, terutamanya selepas kita melalui peralihan fasa daripada pandemik ke endemik disebabkan COVID-19, dan juga untuk industri, pemain industri seperti Datuk juga untuk pastikan bahawa kelancaran pembangunan dan juga projek itu dapat dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Datuk Irwin Cheong, merupakan pengasas bersama Industries Unite, atas penerangan yang cukup jelas dalam agenda Awani hari ini. Terima kasih Datuk, terima kasih kepada anda yang menonton. Saya Sanahya, ini agenda Awani. Assalamualaikum, jumpa lagi.